Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah mengingatkan agar adat jangan diabaikan kerana bangsa yang beradat istiadat biasanya dihormati. Tegas Baginda, negara Brunei Darussalam tegak kerana agama dan adat istiadatnya yang berjalan seiring sebagai identiti bangsa. Justru Baginda menegaskan seperti agama, adat juga perlu dipelihara kerana ia adalah pemanis dan perhiasan bangsa. Dalam titah semasa berkenan berangkat mempengerusikan persidangan khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat pagi tadi, Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan adat perlu didukung dan diperkukuh, bukan dibiarkan layu dan lemah kerana adat adalah tunggak institusi raja dan bangsa. Adat titah Baginda bukan milik satu golongan, iaitu golongan diraja sahaja, tetapi milik bersama bangsa dengan semua berkewajipan untuk melihatnya kekal, berkembang dan unggul. Sehubungan itu, Baginda bertitah menggariskan Jabatan Adat Istiadat mempunyai visi dan misi untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman orang ramai mengenai adat istiadat serta melaksanakan majlis-majlis beristiadat dan memberikan adat istiadat kepada rakyat dan penduduk sebagai warisan turun-temurun. Tetapi usaha mengembangkan itu memerlukan ketua. Ketualah perancang dan pencetus idea serta penggerak jantera. Jika ketua ketandusan idea dan lemah, maka bagaimana mungkin untuk jantera dapat bergerak ligat? Inilah yang beta nampak pada masa ini. Kita belum mempunyai perancang yang memiliki idea-idea besar untuk memperkasa adat istiadat. Bahkan setakat mengemaskini apa yang patut dikemaskini pun tidak berupaya dilakukan. Seakan-akan cuma menunggu arahan sahaja, tanpa proaktif membuat rancangan. Padahal, peranan dan tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat antara lain ialah untuk memelihara adat resam itu supaya terus bisai, kemas dan benar-benar terpakai sebagaimana semestinya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah, Jabatan Adat Istiadat juga bertanggungjawab memikir dan merancang apa-apa yang patut dirancang untuk menampung kekurangan atau menambal mana-mana yang berlubang atau rumpung jika ada, sehingga adat itu menjadi malar bagus, cantik dan unik. Inilah peranan asasi Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Bukannya mengelinga perkara-perkara lain di luar tugas dan tanggungjawab. Seperti memikirkan untuk menaikkan taraf Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan. Kerana sama ada patut atau tidak dinaikkan taraf, sudah ada pihak berkenaan lain yang patut memikirkannya. Bukan Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Begitu juga mengenai perkara mencantikkan Bandar Sri Begawan dengan pelbagai jenis rancangan. Bukanlah di bawah tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat dan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Tetapi pihak berkenaan sudah pun sedia ada untuk memikirkannya. Yang penting dibuat ialah menyelesaikan kerja-kerja dan tanggungjawab sendiri sebaik yang mungkin, sehingga tidak akan berlaku perkara-perkara terbengkalai atau kucar-kacir.
Mengenai panduan atau SOP adat istiadat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan perkara tersebut perlu ditangani secara teliti dan cepat, bukannya menangguh-nangguhkannya. Ini semua perlu dibuat mengikut panduan atau SOP adat istiadat, kalau ada, dengan ditangani secara teliti dan cepat, bukannya menangguh-nangguh seperti apabila berlaku kemangkatan, pengumuman pun lambat dibuat sehingga orang ramai pula yang lebih dahulu tahu. Sudahlah lambat, pengumuman juga hanya diserahkan kepada radio dan televisyen sahaja. Begitu juga tentang pakaian berkabung, sehingga menyebabkan orang ramai jadi kelam kabut mencari kain putih untuk menilit songkok dan orang-orang perempuan mencari tudung kepala berwarna putih. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan mengenai perlunya adat itu dibisaikan. Mengenai pengurusan jenazah juga didapati tidak menentu. Jenazah dibawa dengan kereta ambulans. Adakah perkara ini mengikut panduan dari buku adat istiadat? Ketika permakaman, macam-macam keadaan dapat dilihat yang sepatutnya tidak berlaku, seperti menimbus makam dengan cangkul, padahal yang sudah-sudah kita menggunakan bakul pungkis untuk mengangkut tanah dan menuang ke atas makam, bukannya mengambil jalan ringkas dengan hanya menyangkul tanah. Di sinilah adat itu perlu dibisaikan. Kalau tidak mahu bisai, tidak payahlah kita beradat. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan Jabatan Adat Istiadat perlu muhasabah diri bagi membaiki pentadbirannya. Di bawah tajuk fungsi dan tanggungjawab, Jabatan Adat Istiadat antara lain ada menyebut memberikan khidmat bantuan dan nasihat kepada agensi-agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO, persatuan-persatuan dan institusi pengajian di dalam perkara-perkara yang melibatkan adat istiadat. Soalnya, kalau Jabatan Adat Istiadat sendiri sudah tidak dapat melakukan kerja-kerja yang betul, bagaimanakah ia boleh untuk menasihati atau memandu pihak-pihak lain bagi memahami adat istiadat? Jadi berdasarkan ini, Jabatan Adat Istiadat mahu tidak mahu perlulah muhasabah dirinya bagi membaiki pentadbirannya. Persidangan khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Persidangan khas majlis tersebut berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku penasihat Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, pengurusi Majlis Mesyuarat Adat Istiadat.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Timbalan Pengerusi 2 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Timbalan Pengerusi 3 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Timbalan Pengerusi 4 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Laila Chatria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penolong pengerusi Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Persidangan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat terdiri daripada Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Pihin-Pihin Menteri. Majlis Mesyuarat Adat Istiadat antara lain bertanggungjawab mengawasi perkembangan adat istiadat dari semasa ke semasa dan mengambil inisiatif yang bersesuaian dan memastikan pelaksanaan adat istiadat yang sempurna berdasarkan prinsip memelihara keaslian serta keutuhannya dan menyesuaikan serta memperelokkan amalannya mengikut perkembangan dan keadaan semasa. Dalam usaha menyokong peranan masjid meningkatkan dan mengembangkan syiar Islam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah memberikan bantuan dan sumbangan kepada sebahagian masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini. Sehubungan itu, petang tadi Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan majlis penyampaian sumbangan berkenaan yang diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sebanyak 79 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara menerima sumbangan yang keseluruhannya berjumlah RM88,400 bagi majlis dan aktiviti takmir khususnya sepanjang bulan Ramadan nanti. Juga hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Orang ramai kini boleh mendapatkan produk dan perkhidmatan Progresif Sendirian Berhad dengan lebih mudah melalui kedai bergerak Progresif atau Progresif Mobile Store yang dilancarkan petang tadi. Ia membuktikan langkah maju setapak ke hadapan dalam usaha Progresif mentransformasi pendekatan syarikat berkenaan bersama pelanggan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Dayang Hajah Nurul Haniah binti Haji Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Progresif, dalam ucapannya menjelaskan jualan runcit abad ke-21 bermakna produk dan perkhidmatan pada abad ini lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Ditubuhkan pada tahun 2014, misi progresif menjadi pemangkin bagi perubahan dalam perhubungan, digital, media dan gaya hidup yang menumpukan peningkatan kualiti kehidupan dan membantu pertumbuhan ekonomi di negara ini. Belas kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 207, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 191. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 66 kes. 547 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 15,692 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 187 sampel bagi ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 113,722 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dua pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB yang merupakan sebahagian daripada Independent Decommissioning Body Verification Monitoring and Assistance Team IDBV MET2 2020 di Mindanao Republik Filipina selamat kembali ke tanah air pada 10 Mac yang lalu. Mereka kembali ke tanah air selepas menamatkan penempatan selama 13 bulan di bawah bendera IDB bersama dengan negara-negara anggota IDB termasuk Turki dan Norway serta wakil dari Kerajaan Republik Filipina dan Moro Islamic Liberation Front MILF. Sehubungan itu, pagi tadi berlangsung upacara menyambut kepulangan pegawai berkenaan yang diadakan di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Pemerintah Angkatan Bersama ABDB. Kontingen negara Brunei Darussalam diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Hanafi Azami bin Nayan dan Kapten Udara Muhammad Alif bin Haji Zulkifli. Sebagai anggota IDBV MET di Mindanao, walau penglibatan agak kecil tetapi ia merupakan manifestasi dan komitmen negara Brunei Darussalam dalam menyumbang kepada proses perdamaian di Mindanao. Juga hadir Haji Adi Ihram bin Datuk Paduka Haji Mahmud, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Strategi Kementerian Pertahanan. Negara Brunei Darussalam mengambil pelbagai inisiatif untuk menjadi negara yang rendah karbon serta berdaya tahan, antaranya melalui projek penanaman pokok di Taman Rekreasi Hutan Simpan Brakas pagi tadi. Projek dikendalikan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Kampus Bisnes dan disokong oleh Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Projek penanaman pokok disertai oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Lamid, pengurus operasi IBTE Kampus Bisnes. Melalui projek tersebut, ia dapat mendukung dasar perubahan iklim di samping memelihara kebajikan rakyat dan memastikan persekitaran yang hijau, bersih dan sihat. Selain dapat menjadikan bumi lebih hijau, projek itu juga dapat mencantikkan lagi kawasan berkenaan. Tujuan ini ialah untuk meningkatkan minat akan alam semula jadilah. Jadi di kalangan pelajar dan orang awam. Dan penanaman pokok ini adalah salah satu cara untuk sama-sama mengatasi isu perubahan iklim sama ada di Brunei ataupun di peringkat global. Ada dua jenis yang akan ditanam, iaitu meranti kawang tikus aka Shoria acuta sama kapur bukit which is Dryobalanops beccari.
Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Ahli Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Omar Ali Saifuddin telah bekerjasama mengendalikan program Bicara Muslimah bagi kelas Muslimah daerah Brunei dan Muara. Program sempena sambutan Isra' Mi'raj diadakan pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Datin Hajah Jamayah binti Haji Abdul Manap, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis antara lain bertujuan untuk menyemarakkan lagi sambutan Isra' dan Mi'raj. Selain itu, bagi mengimbas kembali peristiwa yang berlaku dalam Isra' Mi'raj dan mengambil teladan atau iktibar daripadanya. Acara tersebut juga dihasrat untuk mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan muslimah kelas bimbingan muslimah. Sebagai persediaan menjelang kedatangan bulan Ramadan, tidak lama lagi Pusat Dakwah Islamiah dan Persatuan Mu'allaf seluruh negara meneruskan penyerahan bantuan berupa makanan asasi kepada 30 buah keluarga mu'allaf daerah Tutong. Penyerahan bantuan melalui projek Fathul Barakah 2.0 diadakan secara pandu lalu pagi tadi di unit dakwah daerah Tutong. Penyerahannya disampaikan oleh Awang Ruslan bin Haji Sulaiman, Pegawai Agama Kanan Pusat Dakwah Islamiah. Projek Fathul Barakah 2.0 adalah usaha dan inisiatif Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Mu'allaf seluruh negara untuk memberi peluang kepada orang ramai dalam sama-sama memberikan infak jariah berupa keperluan asasi untuk diberikan kepada asnaf mu'allaf yang memerlukan sebelum tibanya kedatangan bulan Ramadan. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan bantuan makanan dan minuman sempena majlis bertadarus dan sembahyang sunat tarawih bagi daerah Tutong di 7 buah lokasi yang terpilih termasuk Persatuan Saudara-Saudara Baru Persatu dan kelas-kelas bimbingan mu'allaf di daerah berkenaan. Terlalu banyak lemak tepu boleh meningkatkan risiko mengidap serangan jantung. Tips diet sihat itu antara yang dikongsikan semasa program Kesihatan Badan, Kesihatan Minda, program yang diungkayahkan oleh Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Gleneagles Pusat Perubatan Jerudong Park GJPMC dan The Big BWN Project berlangsung petang tadi di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri di Ibu Negara. Lebih 100 pelajar mengambil bahagian dalam program tersebut. Program antara lain bertujuan bagi menyediakan maklumat-maklumat berguna mengenai cara memperbaiki tindakan dalam kehidupan mereka dengan cara sihat. Program juga menyentuh mengenai kepentingan kesihatan fizikal dan mental yang berkait rapat dengan kesihatan seseorang itu. That's number one. At least eat 5 portions of variety of fruits and vegetables each day. Beberapa agensi kerajaan terdiri daripada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Jabatan Jalan Raya JKR dan Green Brunei pagi tadi mengadakan kempen kebersihan. Kempen yang diungkayahkan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Muhtadi Billah Kampung Sungai Kebun dan Majlis Perundingan Kampung Sungai Kebun itu berlangsung di kawasan masjid berkenaan dan sekitarnya. Kempen tersebut melibatkan seramai lebih 100 orang. Kempen sebagai kesinambungan daripada kempen kebersihan kawasan pusat bandar yang diadakan pada 8 hari bulan lalu bagi mendokong hasrat Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam yang melancarkan garis panduan protokol hijau pada 30 Januari lalu. Perkhidmatan kaunter pembayaran, pendaftaran dan pengeluaran di semua cawangan tabung amanah pekerja TAP akan ditutup pada hari Rabu 31 Mac 2021 bagi penutupan akhir tahun keuangan TAP 2020-2021. TAP dalam kenyataan menjelaskan perkhidmatan dalam talian e-amanah, kios e-info TAP dan pusat panggilan TAP akan terus beroperasi seperti biasa pada hari tersebut.
Waktu perkhidmatan bagi kaunter pertanyaan umum dan e-amanah pit stop adalah beroperasi seperti yang tertera. Manakala bagi ahli skim tabung perumahan STP, pembayaran caruman bagi bulan Mac 2021 boleh dibuat melalui perbankan atas talian selewat-lewatnya pada 31 Mac 2021. Perkhidmatan kaunter di kesemua cawangan TAP akan kembali beroperasi seperti biasa pada hari Khamis 1 April 2021. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi pusat panggilan TAP di talian 238-2800, 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email di ars@tap.com.bn.